Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam revolusi. Mana sudah apa nih? Mana sudah yang sokong tuh? Dia apa nih? Dia ikut tok guru, dia tidak akan ikut Rasulullah, dia tidak akan ikut Nabi, dia pilih tok guru. Dia bilang, tolong komen dulu, aku mau dengar tuh penjelasan tuh. Kami nih tuan-tuan, saya memang ikut Rasulullah SAW, saya ikut Nabi. Saya ikut Rasul. Walaupun kita ini ada guru, kan, kita pernah berguru, tapi kita tetap ikut Rasulullah, kita ikut Nabi, kita ikut sunnah Nabi, sedaya upaya kita tuh tuan-tuan. Guru nih tuan-tuan, untuk guru nih, untuk guru, ustadz, ulama nih tuan-tuan, kan, dia memberi penerangan kepada anak muridnya, kan, diajar dia punya anak murid tuh supaya ikut sunnah Nabi tuan-tuan. Tidak perlu kita ikut guru. Guru nih cukuplah kita hormat sebagai guru kita tuan-tuan. Kita ikut Rasulullah, kita ikut Nabi tuan-tuan. Mana sudah yang apa nih, yang pilih tuk guru tuh, dia bilang dia tidak mau ikut Nabi itu, tapi dia ikut tuk guru. Jadi tuan-tuan, apa nih, ustadz-ustadz, ulama atau pemimpin tuan-tuan yang menyokong vaksin nih tuan-tuan, perlu kita tolak nih tuan-tuan. Perlu kita tolak mereka-mereka nih yang apa nih, pemimpin, ustadz, ulama yang menyokong vaksin, perlu kita tolak. Mereka sudah sesat tuan-tuan. Aku yakin tuan-tuan, kalau Nabi hidup pun, kan, Nabi tidak akan sokong nih vaksin nih, tidak. Nabi tidak akan sokong ini vaksin nih tuan-tuan. Percayalah kamu sama saya. Mana apa nih, mana orang-orang, kan, yang ikut tok guru tuh, dia tidak ikut Nabi Rasulullah SAW itu mana? Tolong komen, bagi aku penjelasan. Dan jangan samakan tok guru dengan Nabi, jangan, tidak boleh. Tidak boleh kita samakan tok guru, ustadz, ulama dengan Nabi, tidak sama. Tidak sama tuan-tuan. Perlu kita ingatlah, kan, dalam komen aku tuh, kan, ada yang komen, kan, saya belajar dari kitab mana? Dari mana lagi kita belajar kalau bukan Rasulullah SAW, kalau bukan dari Nabi, kan? Betul gak tuan-tuan? Jadi pesan akulah kepada apa nih, orang-orang apa nih yang tidak ikut Rasulullah, tidak ikut Nabi itu, aku rasa masalah sudah tuh. Perlu dia belajarlah, kan. Jangan terlampau berpikir, kan. Yang terlampau berpikir samakan tok guru dengan Rasul. Aku rasa masalah balak sudah tuan-tuan. Tak boleh tu. Tak boleh tu. Perlu ditukar tu pemikiran tuan-tuan. Dan perlu. Sekarang yang penting kita memperjuangkan macam mana kita mau tolak vaksin ni tuan-tuan. Macam mana kita mau hapuskan vaksin ni. Macam mana kita mau apa ni, singkirkan pemimpin-pemimpin zalim
seperti Ismail Sabri, Khairi Jamaluddin, Rajin Jiddin. Di Sabah ni Ketua Menteri Sabah Haji Jinor. Macam mana mereka disingkir, itu yang penting tuan-tuan. Kan? Itu yang penting tuan-tuan. Jadi tolong komen sebab ada yang komen sama aku tuh, dia bilang apa ni, Tok Guru, Ustaz, dia katakan, dicakaplah dalam komen tu kan, tanpa Ustaz, tanpa Tok Guru, dibilang kita tidak dapat belajar. Ya, komen macam itulah kan. Tuan-tuan, kita sebenarnya orang Islam ni, orang Islam kan, dia memang mengiktiraf guru tu pun. Dia mengiktiraf ustaz, ulama tu. Islam bodoh saja yang tidak sokong tok guru tu. Ulama dan ustaz tu. Itu orang Islam yang bodoh saja. Tapi tuan-tuan, sekarang ni tidak boleh kita samakan tok guru kita dengan ustaz, dengan ulama, dengan nabi tu. Tidak boleh tuan-tuan. Itu salah tu tuan-tuan. Kita ni semua ada guru. Aku pun ada guru tuan-tuan. Guru aku pun daripada Semenanjung tuan-tuan. Aku dah sebutlah nama dia tu. Tak mahu aku. Tapi aku ikut Rasul. Aku ikut Nabi. Walaupun saya ada guru. Guru ni tuan-tuan mengajar kita supaya kita mengenal lebih dalam tentang Nabi Rasulullah SAW ni tuan-tuan. Mana-mana guru lah kan yang tidak tidak mengajar anak murid dia tu suruh ikut kepada Nabi Rasulullah SAW. Aku rasa guru tu masalah sudah tu tuan-tuan. Masalah sudah tu tuan-tuan. Dan semua kita ni berguru. Saya pun berguru. Tapi aku kena ikut Nabi Rasulullah SAW. Guru tu untuk panduan kita saja. Untuk pandu kita, untuk memberi kita penjelasan Nabi, Rasul, kelebihan-kelebihan Nabi itu tuan-tuan. Begitu. Kelebihan Nabi itu. Bukan kita taksub kepada guru itu. Tidak payah tuan-tuan. Ibarat kita berjalan kan tuan-tuan. Panduan itu guru tu, ustaz tu, panduan untuk kita berjalan sampai ke destinasi kita tuan-tuan. Bukannya kita ikut guru tu. Tak payah. Dan tak payahlah. Kita ikut Nabi saja. Simple. Dan mana ada guru, mana ada ulama, mana ada ustaz kan yang tidak mengajar dia tentang Rasul, tentang sunnah Nabi itu. Tidak ada. Kalau ada pun guru-guru yang mengajar supaya tidak dekat kepada Rasul, supaya tidak berselawat kepada Nabi, contohlah kan. Aku rasa itu guru masalah sudah tu. Tuan-tuan, perlu kita ingat ni. Kita kena ikut Nabi, kita jangan ikut tok guru, kita jangan ikut ustaz, jangan. Kita kena ikut Nabi, Rasul. Perlu diingat tu. And aku rasa kamu mana-mana yang terlampau pilih guru tu, ustaz tu, tidak ikut Nabi tu tuan-tuan, perlu berhentilah pemikiran yang kusut, yang tidak betul, yang sesat tu tidak payahlah. And tidak payahlah. And mana-mana guru, mana-mana ustaz yang mengajar anak murid dia tu tidak suruh ikut Nabi, masalah sudah tuan-tuan. Masalah sudah. Mana lagi yang terlampau berpikiran yang rosak tu. Jadi Islam yang betul ni, dia kena ikut Nabi, dia kena ikut Rasul. Perlu diingat tu tuan-tuan. Perlu diingat. Mana lagi yang aku sekarang ni, aku mau orang komen kan, komen sini aku akan balas lah kan. Aku akan balas. Saya ni tuan-tuan, saya ikut Nabi, saya ikut Rasul. Saya tidak ikut guru, tidak. Saya tidak akan ikut guru, saya tidak akan ikut ustaz. Cukuplah ustaz dan guru tu membimbing kita, mengajar kita. Itu yang penting tu. Tak perlu kita tolak Rasul ni. Kita kena ikut Nabi, kita kena ikut Rasul ni. Perlu kita berpikiran matang lah tuan-tuan. Semua orang Islam ni aku rasa berguru ni. Saya pun ada guru.
Guru saya orang Semanjung lagi guru saya, tuan-tuan. Tapi saya tidak ikut guru, saya ikut Nabi juga. Saya ikut panduan sunnah Nabi. Saya ikut hadis Nabi. Saya baca hadis Nabi. Sebab guru saya mengajar tuh, kan, disuruh kita ikut sunnah Nabi. Itu baru guru betul tuh. Mana-mana guru, kan, yang mengajar anak murid dia disuruh ikut sunnah Nabi, itu terbaik, tuan-tuan. Itu baru guru. Guru nih mengajar kita nih, mengajar kita mengenal Nabi. Itu kerja guru. Itu kerja ustaz. Perlu diingat tuh. Dihentikanlah pemikiran yang tak betul tuh, kan. Pemikiran yang buat kenyataan bahawa kalau ada Nabi, Rasul, guru dia ikut guru. Tak boleh tuh. Hentikanlah pemikiran yang tak betul tuh. Kita kena ikut Nabi. Memanglah zaman ni kita belum jumpa Nabi pun. Kan? Kita melalui guru. Itu betul. Orang Islam ni melalui guru, melalui ustaz, melalui ulama. Kan? Tapi ustaz dan guru dan ulama tu, dia mengajar tu, tuan-tuan, supaya anak murid dia tu mengenal Nabi, ikut sunnah Nabi, ikut baca hadis Nabi, baca Al-Quran. Itu baru guru, tuan-tuan. Kalau guru tu tidak mengajar anak murid dia supaya tidak ikut Rasul, supaya tidak ikut Nabi, masalah tu, tuan-tuan. Kamu kena tinggalkan tu guru tu. Tak betul juga tu guru tu, tuan-tuan. Itu pengetahuan kamu lah. Kan? Kita ni, tuan-tuan, kita masing-masing ada pendapat tu. Kita ada pendapat masing-masing. Tapi gunalah pendapat, gunalah pemikiran tu yang ada akal ni, tuan-tuan. Jangan sembarang, tuan-tuan. Tuan-tuan, untuk pengetahuan kamu, kan, ini hadis sahih ni, tuan-tuan. Aku mau beritahu kamu lah. Saya ni, tuan-tuan, saya bukan ustaz ni, bukan. Saya bukan ustaz. Tapi saya boleh pilih mana yang terbaik. Akhir zaman ni, tuan-tuan, kan, puluhan ribu ulama termasuk ustaz yang akan ikut sistem Dajjal ni. Perlu kita ingat lah ni. Ini Nabi yang cakap, hadis Nabi ni. Perlu diingat lah ni. Kita harus berhati-hati memilih guru, memilih ustaz. Itu yang penting tu. Tuan-tuan, untuk pengetahuan kamu, kan, ulama, ustaz, semua guru ni sama ni. Sama, ilmu dia sama ni, tuan-tuan. Cuma yang tidak sama di, tuan-tuan, ada yang keduniaan tu, ada ulama yang keduniaan, ada yang gila kuasa, ada yang gila harta. Ada, tuan-tuan. Jadi kita kena pilih ulama, ustaz, guru yang betul-betul ikut ajaran Nabi itu. Itu yang betul tu. Aku, tuan-tuan, saya berguru ni, tuan-tuan, saya berguru. Saya pilih guru, Saya bukan sembarang mau berguru ni. Kalau guru itu mengajar kita ni, kan, mengajar kita supaya ikut sunnah Nabi, itu baru betul. Itu baru betul tu. Dan disuruhnya itu guru kita tu, kan, disuruhnya kita sayang Nabi, disuruhnya kita selawat Nabi. Itu baru betul. Itu baru guru, itu baru ustaz, itu baru ulama, tuan-tuan. Perlu diingat lah ni, bukan sembarang ni kita mau berguru ni, bukan. Kamu ingat senangkah mau cari guru? Bukan senang, tuan-tuan. Akhir zaman ni, tuan-tuan, kita perlu berhati-hati ni. Kan? Kita perlu berhati-hati memilih siapa guru kita, siapa ustaz tu. Siapa ulama tu? Perlu kita ingat ni. Bukan sembarang ni. Kita nampak dia berjubah, kita nampak dia, kita berguru. Jangan. Kita tengok, kita tengok cara dia, penyampaian dia tu, tuan-tuan. Kalau dia lebih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi, kita ikut. Kita berguru lah. Tuan-tuan, saya kisah tahu kamu, akhir zaman ni, siapa yang diiktiraf oleh Nabi kita jadi pemimpin Islam? Siapa? Tolong kamu jawab. Siapa yang Nabi iktiraf jadi pemimpin kita akhir zaman? Imam Mahdi lah. Imam Mahdi. Itu Nabi yang iktiraf bahwa Imam Mahdi akan menjadi pemimpin kita. Jadi kalau saya lah kamu tanyakan, tuan-tuan, zaman ni lah, kan, saya memang pilih Imam Mahdi, tuan-tuan. Saya memang pilih Imam Mahdi. Kita perlu berhati-hati, bukan sembarang kita mau berguru. Dan aku bukan mau ajar peringatan kepada diri aku, sama kita semua ni, tuan-tuan.
Jangan sembarang kita berguru nih, jangan. Pilih guru yang I love you Muhammad, itu baru betul. Perlu diingat tuh. Sebab ada komen sini, dia bilang kita perlu, aku mau cakap balik-balik kan. Ada komen sini, dia kata kan, kita perlu berguru, kan? Guru ajar kita, Ustaz. Itu memang betul. Saya tidak cakap dia betul. Tapi perlu kita memilih. Guru kita, Ustaz dan ulama itu perlu kita pilih nih. Kamu ingat sembarang mau berguru, bukan. Bukan sembarang nih tuan-tuan mau berguru nih. Bukan senang kita mau cari guru yang betul-betul mengajar kita untuk kebaikan nih. Bukan senang. Ramai guru-guru, ramai ustaz-ustaz yang cari keuangan, yang cari duit. Yang dia gunakan ilmu dia itu untuk cari duit. Ramai tuan-tuan. Saya tidak akan sebut tuh. Jadi kita perlu memilih yang terbaik. Begitu Pak. Takkan sembarang kita mau berguru. No, kalau saya memilih guru nih. Saya memilih guru kalau saya lah. Jadi tuan-tuan, kita sekarang nih, kita bercerita dalam live nih. Kita bukan mau bergaduh apa semua, tidak. Kita mau berbincang, mana yang terbaik tuan-tuan. Mana yang terbaik kan? Sebab kita semua nih, kita umat Nabi, kita umat Rasulullah SAW. Tapi pastikan pilih guru yang terbaik. Pilih guru yang mengajar kita dekat kepada Nabi, dekat kepada Rasul. Itu yang terbaik tuh. Begitu, Pak. Jadi tuan-tuan kan, aku cerita balik mengenai vaksin kan. Aku nih tuan-tuan, saya tidak bervaksin sampai sekarang. Saya tidak bervaksin. Itulah keyakinan aku, kan. Ini pendapat aku kan, pegangan aku. Aku tidak mau bervaksin, aku bantah vaksin. Bagi aku vaksin ni tidak betul tuan-tuan. Vaksin ni tidak betul. Percayalah kamu sama saya. Bikin ku apa bercakap dalam live TikTok ni kan. Kalau perkara tu tidak betul kan. Jadi kita sebagai orang Islam, kita tentang di vaksin. Kita lawan di vaksin. Jangan takut, jangan kata orang kan memang memperjuangkan kebenaran ni memang berat ni tuan-tuan. Bukan senang memperjuangkan kebenaran ni. Bukan senang. Sangat-sangat susah kita memperjuangkan kebenaran. Kan tuan-tuan, apalagi sekarang yang berkaitan dengan agama. Coba tuan-tuan pikirlah kan sekarang di masjid tu kan kita solat jarak tu tuan-tuan. Aku di Sabah ni tuan, di Borneo, akulah satu orang yang menentang ni sebenarnya. Aku yang menentang SOP yang tak betul ni tuan-tuan. Itu sebab kalau ada ustaz bercakap kan, kalau ustaz cakap lah kan. Itu pendapat ustaz. Itu lantak dia lah kan. Pendapat saya lain. Pendapat saya tuan-tuan. Kenapa kita boleh cakap sebagai orang-orang agama, pendakwah tuan-tuan. Boleh bercakap bahawa solat saf rahpati wajib. Sunnah. Apa ni tuan-tuan? Apa ni? Kenapa sampai orang Islam boleh cakap solat saf rapat ni sunat? Apa ni tuan-tuan? Aku kadang-kadang kan berfikir aku. Apa sudah jadi dengan kita ni tuan-tuan? Sehingga Islam ni pun, cara-cara Islam dalam masjid ni pun kita tidak boleh pertahankan ni tuan-tuan. Apa jadi dengan kita ni? Apa sudah jadi dengan orang-orang Islam ni? Kita sangat lemah ni tuan-tuan. Kita sangat lemah. Sampai sunnah Nabi kan, cara-cara Nabi solat apa semua, saf rapat pun kita boleh cakap sunnat ni tuan-tuan. Apa ni? Sembayang ni tuan-tuan wajib tuan-tuan. Apabila sembayang tu wajib, Sabtu wajib lah. Apa lagi masalah dia ni? Takkan sembahyang wajib, Sabtu tidak wajib. Apa ni tuan-tuan? Apa ni sebenarnya berlaku ni? Kan?
Sehingga Ustaz bercakap sembahyang wajib. Lepas tu sab rapat tidak wajib. Apa ni? Apa masalah ni tuan-tuan? Aduh, aku kadang-kadang kan tak masuk dalam otak aku ni tuan-tuan. Aku berfikir apa sebenarnya ni. Jadi kita orang Islam ni, kita kena bersatu ni. Mana yang dah betul ni perlu, dia mudah saja ni tuan-tuan. Yang dah betul ni kita tolak. Itu saja pun. Tak salah pun. Kan? Begitu tuan-tuan. Cuba tuan-tuan fikir sekarang ni kan. Cuba tuan-tuan fikirlah kan. Tuan-tuan fikir sembahyang wajib, tapi saperapat tidak wajib. Coba tuan-tuan, aduh, aku yakinlah tuan-tuan kan, Ustaz yang ikut sunnah Nabi ni, dia tidak akan cakap macam tu, tidak. Dia tidak akan cakap macam tu tuan-tuan. Walaupun kita ni bukan orang ustaz, kita bukan ilmuwan apa semua ni kan tuan-tuan, tapi takkan kita tak boleh berfikir mana yang betul ni. Kan kita ada akal ni tuan-tuan, kita boleh fikir mana yang betul, mana yang tidak baik sebenarnya. Jangan kita terlampau ikut hadis-hadis yang tak betul ni, jangan. Jangan kita terlampau ikut hadis-hadis yang diedit dan segalanya ni, jangan. Ini sangat berbahaya kepada kita ni tuan-tuan. Sekarang ni banyak hadis palsu tuan-tuan. Banyak. Kita perlu cek betul-betul ni, bukan sembarang ni. Zaman Nabi pun banyak hadis yang tak betul, yang sudah diedit. Dan apa lagi zaman kita sekarang, zaman ni. Lagilah ramai hadis yang palsu. Tuan-tuan, kita kena ingat ni tuan-tuan. Saya memperjuangkan penolakan vaksin. Begitu. Tapi saya bersuara apabila agama tu ataupun apabila cara-cara Islam tu ada kenyataan-kenyataan daripada pencara-pencara agama tu yang aku rasa tak betul lah kan. Saya akan tentang tuan-tuan. Saya tidak peduli dia siapa. Saya tidak peduli dia siapa tuan-tuan. Saya akan tentang. Kita sebagai orang Islam ni tuan-tuan, kita wajib menegur siapa saja yang buat kenyataan yang boleh merosakkan Islam ni tuan-tuan. Wajib. Ini kerja kita semua ni, bukan ustaz, bukan ulama saja. Kita semua ni sama-sama kita mempertahankan Islam. Itu bukan kerja ulama, kerja kita juga ni tuan-tuan. Kerja kita semua sama-sama orang Islam. Begitu bah. Takkan kita tak boleh tegur kalau dia salah. Kan takkan ustaz saja yang boleh tegur. Jadi kita tak boleh tegur lah. Kami sebagai pejuang-pejuang ni, orang Islam ni, kan tak boleh tegur lah. Jangan berpikiran begitu tuan-tuan, jangan. Orang Islam wajib tegur mana yang tak betul tu. Takkan dia ilmuwan saja baru boleh tegur yang tak betul, kan? Kita orang biasa wajib gitu. Jadi inilah kadang-kadang kan, cubalah tuan-tuan fikir kan. Banyak ada penceramah-penceramah yang bercakap tu, sembahyang wajib, kan? Solat rapat tak wajib. Apa ni tuan-tuan? Aduh, susah ni tuan-tuan kita. Kadang-kadang kan, kalau aku lah kamu tanya kan, saya tidak akan percaya tu. Enggak aku percaya. Lantak dia cakap apa. Bagi saya, rapat solat di masjid wajib. Bagi saya tuan-tuan, rapat solat di masjid wajib. Yang tak wajib ni kan, solat jarak ni. Ini yang tak betul ni. Ini yang diarahkan oleh WHO. Sepatutnya ini yang kita tentang. Bukannya kita tentang yang mempertahankan rapat solat ni. Ini kita ni kadang-kadang pelik. Kita memperjuangkan kan solat rapat tu, kita yang ditentang. Apa? Aduh. Apa ni? Coba kamu fikir betul-betul ni. Aku terus terang ni, aku memang mempertahankan rapat. Bagi saya solat rapat wajib. Itu kenyataan saya. Saya tidak akan ubah tu tuan-tuan. Terus terang, saya tidak akan ubah pendirian aku. Rapat wajib, bukan sunat. Itu pendirian saya tuan-tuan. Saya tidak akan ubah tu. Itu sebab insya Allah, Allah tu maha adil tuan-tuan, maha adil.
Kerajaan yang zalim, kerajaan yang tro, kerajaan yang boleh merosakkan Islam, sistem Islam ni akan tumbang, tuan-tuan. Akan tumbang juga ni, tuan-tuan. Isu masjid ni, tuan-tuan, isu masjid sekarang ni, orang Islam di masjid ni kan, cara-cara Islam, solat dan sebagainya, kita tak boleh pertahankan. Apa cerita ni? Kan? Apa cerita? Apa kelemahan orang Islam ni sudah? Kan? Yang kebenaran tidak disokong, yang tidak betul tu disokong pula. Apa ni, tuan-tuan? Jadi tuan-tuan, insyaAllah kita sambung lagi. Sambung lagi, saya buat live, insyaAllah. Saya mau balik dulu apa semua tadi saya jumpa rakan-rakan tuan-tuan kan. Jadi ingat tuan-tuan, saya cakap sekali lagi, saf rapat wajib solat. Yang tak wajib nih saf saf jarak. Kita sembahyang saf jarak tu itu tak wajib. Solat rapat nih wajib. Itu ya, itu tuan-tuan, kita perlu ingat nih, kita pertahankanlah. Kenapa kita nak boleh perjuang? Kenapa kita tidak boleh pertahankan solat saf rapat ni? Apa masalah ni, tuan-tuan? Apa masalah sebagai orang Islam sekarang ni? Kita sembahyang saf rapat pun kita tidak boleh perjuangkan. Apa masalah ni, tuan-tuan? Apa sangat kita takut dengan WHO ni? Kan? Jangan takut dengan WHO. Tuan-tuan, kita kena bangkit, kita kena pertahankan. Solat rapat ni wajib. Kita kena perjuangkan tu, tuan-tuan. Apa-apa pun kita jumpa lagi. Terima kasih, tuan-tuan.